Puan yang dihormati sekalian, bertemu kita di program Bicara Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 2 tahun 2022 yang bertajuk Insurans Takaful Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam. Dimohon kerjasama tuan-tuan dan puan-puan untuk menggunakan capaian internet yang stabil bagi memastikan kelancaran visual video ceramah yang akan disampaikan. Untuk makluman, pendaftaran dan penilaian program Bicara KPM pada kali ini adalah dengan menggunakan kod QR yang akan dipaparkan ketika program ini disiarkan. Mohon kerjasama tuan-tuan dan puan-puan untuk mengimbas kod QR dan mengisi maklumat yang diperlukan bagi memastikan kod QR dan bagi memastikan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan direkodkan di dalam sistem SPL KPM. Aplikasi pengimbas kod QR boleh dimuat turun di Google Play Store dan Apple App Store dengan carian QR Code Reader. Dimohon juga tuan-tuan dan puan-puan untuk kekal menonton program ini sepanjang tempoh siaran berlangsung bagi meraihkan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan didaftarkan di dalam sistem SPL KPM. Dimaklumkan juga bahawa sesi soal jawab akan diadakan pada akhir program dan soalan akan dibacakan oleh pengacara majlis. Tuan-tuan dan puan-puan boleh mengajukan soalan di ruangan chat semasa siaran berlangsung. Tuan-tuan dan puan-puan dimohon untuk memperkenalkan diri dan menyatakan tempat bertugas sewaktu mengajukan soalan. Tuan-tuan dan puan-puan di dalam ruangan komen atau live chat. Mentari muncul Mentari muncul, teranglah sudah, mencari timba si anak dara. Kata aluan, bahasa yang indah, memohon izin mulakan bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pegawai kanan kementerian dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton secara langsung program Bicara KPM pada kali ini. Saya bagi pihak penganjur dengan penuh takzimnya mengalu-alukan penyertaan tuan-tuan dan puan-puan sekali lagi bagi program Bicara Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 2 tahun 2022. Buat pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, program ini adalah satu program anjuran bahagian pengurusan sumber manusia Kementerian Pendidikan Malaysia. Hadirin yang dihormati sekalian, Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam atau dikenali sebagai LPPSA merupakan satu badan yang berkanun di bawah Kementerian Kewangan yang bertanggungjawab untuk menguruskan kemudahan pembiayaan perumahan sektor awam. Penubuhan LPPSA yang sebelum ini dikenali sebagai Bahagian Pinjaman Perumahan BPP Kementerian Kewangan Malaysia telah berkuat kuasa sepenuhnya pada 1 Januari 2016. Pada kali ini, program Bicara Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 2 tahun 2022 yang bertajuk Insurans Takaful Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam akan memberi pendedahan tentang perlindungan terhadap bencana yang melibatkan harta benda dan rumah, kediaman khususnya kepada pegawai awam yang merupakan pelanggan LPPSA. Perkongsian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta memberi pendedahan yang komprehensif mengenai perlindungan, takaful dan manfaat yang disediakan oleh LPPSA kepada pegawai awam terutama kepada golongan yang terkesan dengan bencana alam yang mengakibatkan kerosakan dan kemusnahan rumah kediaman. Kupasan tentang pendedahan serta manfaat yang ditawarkan oleh LPPSA akan dikongsikan oleh penceramah jemputan kita pada hari ini. Bagi mengetahui dengan lebih lanjut berhubung dengan tajuk pada kali ini, pihak penganjur berbesar hati mengundang Yang Berusaha Encik Muhammad Alif bin Zainal. Sebelum itu, izinkan saya menceritakan sedikit latar belakang penceramah jemputan pada hari ini.
Encik Muhammad Alif bin Zainal telah mendapat pengajian di Sekolah Menengah Kebangsaan A, Tun Perak dan meneruskan pengajian peringkat diploma di Universiti Teknologi Mara UiTM Melaka dalam bidang pengajian perniagaan insurans sehingga tahun 2009. Beliau memperolehi sarjana muda pentadbiran perniagaan kepujian dalam bidang insurans di Universiti Teknologi Mara UiTM Shah Alam pada tahun 2012. Beliau kemudian melanjutkan pengajian ke peringkat sarjana dalam bidang pengurusan sistem pejabat pada tahun 2016 di universiti yang sama. Beliau telah memulakan kerjaya di LPPSA sejak pertengahan tahun 2017 sebagai Executive Insurance. Pelbagai pengalaman dan ilmu pengetahuan telah diperolehi dan digunakan sehingga beliau dilantik ke jawatan sekarang sebagai Ketua Sektor Pengurusan Panel Insurans Jabatan Pembangunan Produk di LPPSA pada tahun 2021. Baiklah, bagi meneruskan program kita pada hari ini, dengan sukacitanya saya menjemput Yang Berusaha Encik Muhammad Alif bin Zainal untuk menyampaikan ceramah dan perkongsian beliau yang bertajuk Insurans Takaful, Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya ingin mengucapkan kepada semua warga KPM yang hadir pada sesi kita pagi ini. Saya akan bercerita mengenai sharing knowledge lah. So saya ingin mengucapkan terima kasih yang hadir pada hari ini. Tak lupa juga kepada kita punya urus setia lah yang menganjurkan sesi buah bicara ini, dan juga berterima kasih kepada urus setia kerana menjemput LPPSA untuk berkongsi informasi-informasi mengenai insurans takaful LPPSA. Sebelum tu saya juga ingin sekali lagi lah untuk mengenalkan diri saya. Saya Muhammad Alif bin Zainal daripada Jabatan Pengurusan Produk di bawah Seksyen Pengurusan Panel Insurans Takaful LPPSA. So tanpa kita buang masa, kita teruskanlah kita punya slide seterusnya. Okey, hari ini kita akan berbincang mengenai pertama apa yang kita akan bicarakan adalah pertama pada latar belakang, yang di mana di sini kita akan terangkan mengenai latar belakang LPPSA, perjalanan daripada BPP ke LPPSA yang seperti CMC kita tadi bagi tahu. So dan seterusnya kita akan ke skop perlindungan insurans takaful, okey, yang di mana terdapat dua insurans yang berada di LPPSA, iaitu kita panggil sebagai perlindungan insurans takaful gadai janji dan juga perlindungan insurans takaful pemilikan rumah jangka panjang. So kat sini nanti kita akan elaborate more lah, okay, mengenai skop perlindungan insurans yang kita ada. And then juga kita akan discuss mengenai pengecualian perlindungan yang ada di dalam polisi MRT, MRTT dan juga LTHO, yang di mana setiap insurans, polisi insurans ataupun takaful ni memang akan ada pengecualiannya lah. So di sini kita akan terangkan nanti. Dan yang terakhir kita akan terangkan mengenai proses pampasan insurans takaful. So if let's say berlakunya kematian, keilatan ataupun bencana yang baru-baru ni macam banjir ataupun rumah terbakar, so kat sini kita akan beritahulah bagaimana proses-proses untuk membuat tuntutan pampasan tersebut. Okey, seterusnya. Okey, di sini saya ingin menerangkan serba sedikit sejarah ringkas LPPSA, yang di mana fungsi utama LPPSA ini adalah mengurus dana dan memberi mentadbir pembiayaan perumahan bagi kaki tangan sektor awam. Okey, yang di mana yang di bawah ni kalau kita tengok ada tahun-tahun kan. So yang ini adalah perjalanan daripada PPP sehinggalah LPPSA, yang di mana pada tahun 1970 penubuhan bahagian pinjaman perumahan BPP di bawah perbendaharaan, and then pada tahun 1971 Akta Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan 1971, Akta
Akta 42 telah diwartakan pada 2 September 1971, and then pada tahun 2013 satu mesyuarat Majlis Ekonomi yang berlangsung pada 3 Jun telah bersetuju bahawa BPP harus dimasukkan sebagai badan berkanun yang baru, dan pada tahun 2014 mesyuarat Kabinet 21 November 2014 telah meluluskan cadangan BPP untuk ditukar menjadi badan berkanun dengan autonomi keuangan dan skim perkhidmatan. Dan pada tahun 2015 Akta Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam 2015 Akta 767 diwartakan pada 4 Jun 2015, dan ini adalah tarikh bermula 1 Januari 2016 LPPSA mula beroperasi dan mengambil alih ke semua function-function ataupun fungsi-fungsi BPP. Okey, ini adalah merupakan kita bagi secara ringkasnya perjalanan daripada BPP ke LPPSA. Okey, seterusnya. Okey. Kalau kita tengok dekat sini, semua peraturan-peraturan yang berkaitan dalam pembiayaan perumahan tertakluk di bawah 3 dokumen yang tuan-tuan dan puan-puan nampak ni lah. Pertama, Akta 767 yang di mana LPPSA ditubuhkan melalui Akta 767, dan kita juga peruntuk kita juga ada perkeliling LPPSA dan juga garis panduan LPPSA, yang di mana ketiga-tiga dokumen ini tuan-tuan dan puan-puan boleh muat naik di laman sesawang LPPSA www.lppsa.gov.my. Okey, seterusnya. Okey, berikut adalah skop pembiayaan LPPSA, yang di mana terdapat 3 skop pembiayaan di LPPSA. Pertama, harga hartanah. Yang kedua, kos bayaran insurans atau takaful gada janji dan pemilikan rumah jangka panjang. Dan yang ketiga adalah yuran guaman, dokumen pembiayaan. Yang ini bermaksud ketiga-tiga ini kalau jumlah kelulusan yang diluluskan adalah merangkumi ketiga-tiga item inilah, harga hartanah, kos bayaran dan juga yuran guaman. Yuran guaman ini kalau tuan-tuan dan puan-puan ada kos yuran guaman boleh dimasukkan sebagai skop pembiayaan LPPSA. Seterusnya. Okay, so ini adalah skop pembentangan yang kita akan discuss sama-sama. Saya akan terangkan sama-sama. Pertama, kita tengok dari segi peruntukan berkaitan insurans takaful LPPSA. Kemudian kita tengok perlindungan insurans takaful ganda janji MRTT ataupun MRTA, and then kita tengok perlindungan pemilikan rumah jangka panjang ataupun kita panggil sebagai long term house owner LTHO, dan juga perlindungan kemalangan diri berkelompok atau kita panggil sebagai group personal accident GPA. Seterusnya. Okey. Seterusnya. Okey, kalau kita tengok dari segi peruntukan yang berkaitan dengan insurans takaful LPPSA, kita tengok di dalam dokumen perkeliling LPPSA dalam klausa 5.6, di sini kita telah menyatakan bahawasanya setiap pemohon yang ingin memohon pembiayaan perumahan diwajibkan untuk mengambil polisi perlindungan gada janji MRTA ataupun MRTT dan polisi perlindungan rumah jangka panjang LTHO daripada panel syarikat insurans ataupun takaful yang dilantik oleh lembaga. Di sini kita terangkan ada dua benda lah. Pertama, diwajibkan untuk mengambil polisi perlindungan MRT, MRTT dan juga LTHO. Yang kedua, mestilah daripada syarikat panel insurans ataupun takaful yang dilantik oleh lembaga. Sebagai contohnya, if let's say kita apply pembiayaan perumahan dan kita tak nak dan kita pilih insurans di luar daripada panel LPPSA, itu kita tidak membenarkanlah, sebab di dalam perkeliling kita dah menyatakan mestilah daripada panel insurans yang dilantik oleh LPPSA. Okey, kemudian kita tengok dari dokumen seterusnya adalah garis panduan LPPSA. Garis panduan LPPSA yang mengatakan mengenai insurans, kita tengok pada klausa 8.1. Klausa 8.1 ni kita menerangkan bahawasanya pemohon yang ingin mengambil pinjaman secara SPPSA, iaitu skim pinjaman secara Islamik, okey, diwajibkan untuk mengambil takaful, manakala pemohon yang mengambil pembiayaan
SPPSA iaitu skim secara konvensional diwajibkan untuk mengambil insurans konvensional. Yang ini bermaksudnya kalau tuan-tuan dan puan-puan memohon skim pinjaman secara Islamik, hanya hanya takaful saja yang tuan-tuan dan puan-puan boleh select lah, boleh pilih, dan kalau konvensional hanya insurans konvensional sahaja. Seterusnya, okey, untuk klausa 8.2, klausa 8.2 ini dia menerangkan mengenai tarikh effective date ataupun tarikh kuat kuasa polisi. Okey, untuk tarikh kuat kuasa polisi MRTA, MRTT, dia tertakluk kepada tarikh kelulusan bayaran premium ataupun sumbangan kepada panel insurans, tertakluk juga kepada surat nasihat pengeluaran pembiayaan ataupun kita panggil sebagai advice to release atau daripada pihak peguam telah diterima oleh lembaga. Okey, ini merupakan soalan-soalan yang orang kata popular jugalah dalam kita punya tiket pertanyaan, yang di mana ramai yang bertanya bilakah tarikh kuat kuasa polisi Gadai Janji ini, MRTA MRTT. So di sini 82 kita telah terangkan di mana polisi MRTA MRTT ini berkuat kuasa setelah kita bayar premium ataupun sumbangan kepada panel, dan juga tertakluk kepada kita receive, kita terima surat advice to release lah atau daripada lawyer. Okey, itu adalah klausa 8.2. Untuk klausa 8.3 mengenai pembiayaan bersama. Okey, macam contoh husband and wife, suami isteri, and then ataupun bapa dan anak, ibu dan anak. Okey, so setiap pembiayaan bersama ini kedua-dua pemohon diwajibkan untuk mengambil insurans takaful perlindungan Gadai Janji ke atas jumlah pembiayaan yang diluluskan. So maksudnya kedua-duanya kena ambil polisi MRTA MRTT tadi. Tetapi salah seorang daripadanya diwajibkan untuk mengambil insurans takaful perlindungan pemilikan rumah jangka panjang. Okey, ini kerana kenapa hanya salah seorang saja perlu ambil orang kata insurans takaful perlindungan pemilikan rumah jangka panjang ini, sebab di situ untuk takaful perlindungan pemilikan rumah jangka panjang ini dia cover untuk buildings, okey, bangunan ataupun rumah. So disebabkan rumah hanya ada satu sahaja, so salah seorang saja yang perlu ambil LTSO tersebut, tidak perlu dua-dua. So yang hanya dua-dua yang perlu ambil adalah MRTA MRTT, dan LTSO hanya seorang saja. Okey, untuk klausa 8.4 ini juga merupakan soalan-soalan yang banyak juga yang kita dapat mengenai penukaran panel insurans takaful. Okey, setelah tuan-tuan dan puan-puan ataupun pelanggan kita menandatangani memorandum penerimaan ataupun dulu kita panggil sebagai surat setuju terima, once you dah sign surat setuju terima ataupun memorandum penerimaan, penukaran insurans tidak dibenarkan. Okey, melainkan kalau kalau tuan-tuan dan puan-puan ataupun kita punya pemohon masih lagi tidak menandatangani memorandum penerimaan, kita menggunakanlah untuk buat pertukaran panel. So selepas menandatangani dokumen tersebut, kita tidak membenarkan untuk penukaran panel insurans. Yang ini pernah berlaku sewaktu kes banjir hari itu, yang di mana ini memang real case, yang di mana berlakunya banjir di kawasan taman tersebut, dan kebetulan jiran sebelahnya adalah daripada LPPSA juga, buat pinjaman di LPPSA juga, tetapi insurans untuk jiran dia insurans dah bayar. So insurans bayar pampasan tersebut, tapi untuk rumah dia insurans B ni dia tak bayar lagi pampasan. So dan dia rasa macam tak puas hati, dan dia bagi tiket pertanyaan kepada kita. Dia kata dia nak tukar panel insurance mungkin sebab dia servis dia tak kata lambat lah dan sebagainya. Tapi kalau dalam klausa 8.4 kita terangkan bahawasanya penukaran panel insurance atau takaful yang dibuat selepas kita dah menandatangani memorandum penerimaan, kita tidak membenarkan. Okey. Okey, untuk klausa 8.5 mengenai pembiayaan jenis 7. Okey.
di sini saya ingin just nak share the information untuk di LPPSA terdapat 7 jenis pembiayaan. Yang pertama kita ada jenis 1 iaitu membeli rumah yang telah siap ataupun subsale. Jenis 2 atau membina rumah di atas tanah sendiri. Jenis 3 rumah yang dalam construction, dalam pembinaan. Jenis 4 adalah tanah. Jenis 5 adalah refinance. Jenis 6 merupakan membina tanah di atas tanah pembiayaan LPPSA. Jadi membina rumah di atas tanah pembiayaan LPPSA. And then jenis 7 adalah renovation. So if let's say tuan-tuan dan puan-puan nak buat renovation di rumah tersebut, diwajibkan mengguna panel insurans yang sama sewaktu digunakan semasa pembiayaan yang pertama lah. Sebagai contoh pembiayaan pertama tu tuan-tuan dan puan-puan guna sebagai contoh lah syarikat takaful Malaysia sebagai contohnya. So bila nak buat jenis 7 renovation, tuan-tuan dan puan-puan kena pilih syarikat takaful Malaysia juga sebagai panel insurans yang dilantik. Kita di sini juga kita ada bagi sedikit pengecualian lah. Pengecualian diberikan jika panel tersebut, yang panel yang pertama tersebut bukan lagi panel LPPSA, dan jika dia bukan lagi panel LPPSA, dan tuan-tuan dan puan-puan boleh memilih panel yang selain daripada pembayaran yang pertama tadi. Seterusnya, okey. Untuk klausa 8.6, okey, yang tadi klausa yang tadi yang pertama adalah mengenai kuat kuasa MRT/MRTT. Yang untuk 8.6 ini adalah kuat kuasa untuk LTHO ataupun pemilikan rumah jangka panjang, yang di mana tarikh kuat kuasa LTHO ini adalah bulai tarikh pengeluaran bayaran sekurang-kurangnya 95% oleh lembaga atau tahap kesiapan rumah 100% atau mana-mana yang terdahulu. Okey, itu adalah tarikh kuat kuasa LTHO, long term house owner. Okey, untuk klausa 8.7 pula, kita menerangkan bahawasanya kalau LPPSA membenarkan pelanggan membuat permohonan pembatalan polisi insurans takaful pemilikan rumah jangka panjang LTHO bagi hartanah bertingkat ataupun high rise tertakluk kepada syarat-syarat berikutlah. Normally rumah-rumah yang berstatus high rise ini ataupun strata, diorang akan ada JMB masing-masing atau Joint Management Body masing-masing. And then Joint Management Body tu dia akan ada insurans tersendirilah untuk melindungi hartanah tersebut. So LPPSA membenarkan jika ada JMB telah menginsurансkan bangunan tersebut, dan pelanggan-pelanggan LPPSA dibenarkan untuk membatalkan polisi LTHO tersebut. Okey, dan di sini kita tuan-tuan dan puan-puan boleh tengoklah 8.71 kita telah menginsurkan JMB telah menginsurkan keseluruhan bangunan dalam satu polisi induk dan hendaklah mengemukakan sesalinan polisi kebakaran semasa permohonan pembatalan LTHO kepada lembaga. 8.72 pelanggan hendaklah mengemukakan permohonan pembatalan polisi insurans takaful kepada lembaga. So di sini untuk maklumat lanjut, tuan-tuan dan puan-puan boleh muat naik kita punya garis panduan. Di situ ada lagi lah beberapa terms and condition yang tuan-tuan dan puan-puan perlu ikut. Okey, seterusnya. Okey, ini merupakan panel insurans takaful LPPSA. So kalau kita tengok dekat sini, kita ada dua kotak kan. Kita nampak satu skim pembiayaan perumahan secara Islam, and then skim pembiayaan perumahan secara konvensional. Ini tadi yang kita dah cakap tadi. Kalau let's say pemohon dia mohon skim pinjaman secara Islamik, dia hanya diwajibkan untuk mengambil takaful. Dan untuk skim pembiayaan secara konvensional, dia kena ambil insurans konvensional lah. Di sini berkuat kuasanya 1 Mac 2020 kita ada 11 panel yang telah dilantik oleh LPPSA. Kalau kita tengok 9 daripadanya adalah takaful dan 2 daripadanya adalah insurans lah, syarikat insurans. Kita ada salah satu untuk takaful kita ada Amet Life Takaful.
Okey, kita ada Etika Family Takaful, FWD Takaful, Great Eastern Takaful, Prudential BSN Takaful, Sun Life Malaysia Takaful, Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad dan juga Takaful Ikhlas Family Berhad. Yang ini syarikat Takaful Insurance lah, syarikat Takaful. Dan untuk syarikat insurance kita ada Etika Life Insurance Berhad dan juga Akza Afin Life Insurance Berhad. Okey, di sini juga kalau kita tengok kita ada bahagikan dua kotak kat sini, satu MRTA, satu lagi LTHO, yang di mana kalau contoh tuan-tuan dan puan-puan mengambil syarikat insurans FWD sebagai contohnya ataupun Sun Life Malaysia sebagai contoh, untuk polisi MRTT atau Mortgage Reducing Term Takaful akan diisu oleh FWD ataupun Sun Life lah. And then untuk LTHO polisi akan dikeluarkan oleh Etika General Takaful Berhad. Ini kerana untuk FWD, Sun Life, MetLife, GE dan juga Prudential BSN, dia tidak ada orang kata lisen untuk mengeluarkan polisi general insurance, general takaful ataupun general insurance. So dia kena collaborate lah dengan panel insurance yang ada license general. So tuan-tuan dan puan-puan tak perlu risau kalau let's say tiba-tiba dapat dua polisi yang berbeza company, which is MRTT, FWD keluarkan, LTHO, Etika keluarkan. So ataupun sewaktu tuan-tuan dan puan-puan membuat permohonan di bawah di orang panggil di insurance punya page, okey, kita akan nampak di bawah tu lah. Contoh kalau kita pilih FWD ataupun kita pilih Sun Life, dekat bawah tu dia akan bagi tahu kita bahawasanya untuk polisi long term house owner ni akan di underwrite oleh Etika ataupun oleh Takaful Ikhlas ataupun Syarikat Takaful Malaysia. So dia ada mention dekat tu siap-siap lah. Okey. Seterusnya, now kita pergi kepada skop penerangan seterusnya mengenai pelindungan insurans takaful MRTT. Okey, dari sini kita tengok definisi dan skop pelindungan. Saya cuba untuk menerangkan secara mudahnya, ayat yang secara mudahnya untuk tuan-tuan dan puan-puan faham apakah yang dimaksudkan sebagai definisi takaful MRTT dan skop pelindungan. Okey, untuk takaful MRTT ni definisi adalah menyediakan, dia adalah untuk menyediakan perlindungan dalam menyelesaikan baki pembiayaan perumahan LPPSA ke atas peminjam sekiranya berlaku perkara di bawahlah kematian dan juga hilang upaya keseluruhan dan kekal HUKK. So untuk skop perlindungan MRT kita ada dua sajalah, kematian dan juga hilang upaya kekal keseluruhan. Seterusnya, okey, ini adalah pengiraan insurans takaful MRTT secara amnya pengiraan sumbangan premium MRTT ni berdasarkan beberapa faktor ni lah. Pertama, umur terhampir sewaktu pemohon memohon pembiayaan, and then dari segi jantina lelaki ataupun perempuan, and then kita tengok dari segi jenis pembiayaan dan tempoh pembiayaan dan juga jumlah pembiayaan. Ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai sumbangan premium MRTT. Ini juga banyak juga kita punya pemohon ataupun pelanggan yang bertanyakan kenapa insurans dia mahal, and then ada juga kes yang mengatakan okey, dia apply rumah yang sama bersama kawan-kawan dia, tetapi kawan dia punya insurans lagi murah daripada dia punya insurans. So ini merupakan di sini saya ingin menerangkan apakah faktor-faktor yang orang kata faktor-faktor yang impact kepada nilai sumbangan premium MRTA, macam umur pada waktu itu, and then jantina, jenis tempoh pembiayaan dan jumlah pembiayaan. Okey, seterusnya. Okey, yang ini tahukah anda? Yang ini saya ingin menegaskan ataupun kepada tuan-tuan dan puan-puan sewaktu tuan-tuan dan puan-puan nak mengisi borang permohonan pembiayaan,
hendaklah memastikan segala maklumat yang dinyatakan tu adalah betul dan tepat. Ini kerana untuk mengelakkan daripada berlakunya lebihan ataupun pengurangan bayaran sumbangan, ataupun jika berlakunya pengurangan bayaran sumbangan atau premium, pelanggan perlu membuat penambahan nilai sumbangan atau premium ini. Ini yang macam tadilah yang macam saya cakap, faktor-faktor yang mempengaruhi nilai sumbangan. Bila tuan-tuan dan puan-puan mungkin ada kesilapan ketika mengisi borang permohonan dan kesilapan itu menyebabkan berlakunya pengurangan ataupun lebihan bayaran sumbangan, so akan ada masalah lah, akan ada masalah yang timbul. So kat sini kita pun ada beberapa kes yang telah kita jumpa, yang di mana sewaktu pemohon memohon pembiayaan, kemungkinan dia nak cepat isi borang kan, and then dia adalah lelaki, and then sewaktu mengisi borang permohonan dia klik kepada perempuan, dan quotation insurance pula dibuat berdasarkan jantina perempuan. So bila kita membuat pembayaran kepada panel insurance, dan insurance dapat bagi tahu kita yang premium tak tally dengan apa yang kita bayar, dan kita cek semula, rupa-rupanya sewaktu pemohon memohon pembiayaan perumahan dia tersalah klik jantina. So yang itu tak silap saya di situ ada orang kata pengurangan bayaran sebab pengurangan bayaran, so dia terpaksa membayar lebihan bayaran tu kepada panel insurance. Okay, so yang ini lagi sekali juga saya ingin menegaskan, setiap pemohon yang ingin memohon pastikan segala maklumat yang diisi adalah tepat, dan juga kalau boleh ataupun pastikan yang isi pemohon borang permohonan itu adalah pemohon itu sendiri, tidak pemohon itu sendiri, bukanlah daripada ejen-ejen ataupun third party yang lain. Sebab normally kita takut kalau let's say kalau ejen yang isikan, sometimes dia punya informasi yang dia bagi adalah salah dan menyebabkan berlakunya kekurangan bayaran dan terlebih bayaran ini. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah pengecualian. Okey, pengecualian perlindungan MRTA, MRTT. Okey, ya, ini dalam untuk pengecualian MRTA, MRTT untuk section kematian. Okey, untuk kematian, pengecualian kita hanya adalah bunuh diri saja. So if let's say kematian tersebut disebabkan oleh bunuh diri, insurans tidak akan cover. Tapi selain daripada bunuh diri, insurans akan cover lah. Macam contoh baru-baru ni meninggal disebabkan oleh COVID-19 pun akan di cover dalam MRTA, MRTT ini. Okey, seterusnya. Okey, untuk pengecualian yang seterusnya adalah berdasar pengecualian untuk seksyen hilang upaya keseluruhan dan kekal, HUKK. Yang ini ada banyak sedikit lah dia punya pengecualian, yang di mana pengecualian pertama adalah keadaan prawujud, yang di mana sewaktu pemohon memohon pembiayaan perumahan, kemungkinan pada waktu itu dia dah ada hilang upaya keseluruhan dan kekal. So bila adanya pampasan dan insurans dapat detect yang bahawasanya keadaan hilang upaya dia ni adalah berlaku sebelum dia apply loan ni, dan insurans akan reject lah dia punya pampasan. And then yang kedua, cubaan membunuh diri. And then yang ketiga, AIDS ataupun HIV. Yang keempat, mogok rusuhan ataupun peperangan. And then sebarang salah laku jenayah dan pengaruh alkohol, narkotik ataupun dadah. So kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu lebih mengenai pengecualian perlindungan ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh semak di dalam polisi yang tuan-tuan dan puan-puan dapat, dan juga ataupun produk disclosure sheet yang kita sediakan di dalam kita punya portal ya. Seterusnya. Okey, ini adalah kriteria hilang upaya keseluruhan dan kekal. Okey, bila berlakunya hilang upaya kekal ni, kita ada 5 kriteria, yang di mana at least 3 daripada 5 ni barulah orang ini memang disahkan sebagai
hilang upaya keseluruhan dan kekal. Pertama, beralih tempat dan pergerakan, yang di mana kalau orang ni dia tak boleh nak bangun sendiri ataupun bergerak sendiri, and then dia perlukan bantuan orang lain. Ini dimaksudkan beralih tempat dan pergerakan. Yang kedua, perihal mengawal, yang di mana keupayaan untuk mengawal dengan sendiri, fungsi usus dan pundi kencing untuk menjaga kebersihan diri. Yang mana kalau dia tak boleh nak kawal dia punya buang air besar dan buang air kecil, so ini merupakan salah satu kriteria dia lah untuk kita hilang upaya keseluruhan dan kekal. Dan yang ketiga, memakai pakaian. Maksudnya keupayaan dia untuk memakai pakaian, sama ada dia perlukan bantuan daripada orang lain ataupun tidak. Okey, seterusnya, mandi atau membersihkan diri. Ya, ini keupayaan untuk membersihkan diri atau mandi tanpa memerlukan bantuan fizikal daripada orang lain. And then yang keempat, makan, keupayaan untuk menyuap makanan tanpa memerlukan apa-apa bantuan fizikal setelah makanan disediakan. So ini kita ada 5 kriteria hilang upaya keseluruhan dan kekal ini. At least 3 daripadanya kita tak boleh nak buat lah. So akan tetapi untuk hilang upaya kekal ini, pemohon perlulah mendapatkan medical board, ataupun pengesahan daripada medical board yang mengatakan bahawasanya beliau memang TPD lah. Sometimes kadang-kadang hilang upaya ni sometimes dia sekejap je. Sebagai contoh, ada juga selepas 6 bulan selepas dia buat fisioterapi dan sebagainya, mereka boleh baik semula. Okey, yang itu tidak termasuk sebagai hilang upaya kekal. Hilang upaya kekal ini bermaksud memang tak boleh fungsi-fungsi itu memang tak boleh memang dah tak boleh nak digunakan selama-lamanya. If let's say kalau boleh lagi digunakan masa itu selepas fisio ke apa ke, doktor sahkan boleh baik, benda ni dia tidak tertakluk kepada hilang upaya kekal. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah senario pengiraan nilai sumbangan premium MRT. Jadi kita tengok senario pertama, kita tengok berlainan jantina lelaki dan perempuan. Dan kita tengok umur dia 35 tahun, sama umur, and then tempoh pinjaman pun sama, and then jumlah pinjaman dan jenis pinjaman pun yang sama. So kalau kita tengok nilai sumbangan saja yang berbeza, iaitu lelaki RM23,837 and then perempuan RM19,042. Okey, ini di mana kalau kita di insurance dia ada actuarial punya team, macam mana dia kira pengiraan nilai sumbangan premium melalui jantina. Normally dia ada, kita panggil sebagai mortality table. Normally lelaki ni dia akan cakap lelaki ni cepat meninggal daripada perempuan, mungkin sebab lelaki punya faktor-faktor rokok dan sebagainya. So dari sebab itu kalau kita tengok pengiraan di sini, perempuan lagi murah daripada lelaki. Seterusnya, okey, yang ini kita tengok dari segi usia, umur. Yang tadi muda kan, tadi muda. Yang ini kita tengok senario untuk orang yang dah berumur lah, and then baru nak apply pinjaman pembiayaan perumahan. And then kita tengok dekat sini, semakin tinggi umurnya semakin mahal nilai sumbangan MRT. Yang ni kita tengok Puan Sally, dia punya premium RM133,000, dan Encik Zul premium dia RM179,000. So sini saya juga ingin menegaskan, ingin memberitahulah kalau boleh untuk membuat pinjaman perumahan ni biarlah waktu muda. Kalau waktu yang dah berumur ini, kadang-kadang dia punya premium insurance untuk bayaran insurans ni akan lebih tinggi, sebab normally kalau umur yang dah meningkat ataupun yang tinggi, dia punya risiko yang lebih tinggi lah. Sebagai contoh, risiko penyakit, sakit jantung, kencing manis dan sebagainya. Sebab itulah kenapa kita nampak yang muda lagi murah daripada yang berusia. Okey, ini adalah senario pengiraan nilai sumbangan premium MRTA dan MRTT. Seterusnya, okey, untuk
proses tuntutan pampasan untuk MRTA, MRTT. Okey, pertamanya jika berlaku kematian ataupun keilatan kekal, kita panggil HUKK tadi kan, waris ataupun pemohon, kalau pemohon tu normally yang dah keilatan kekal, waris atau pemohon mestilah memberitahu LPPSA dengan mengisi borang pemberitahuan kematian ataupun hilang upaya kekal kepada LPPSA. So nanti bila LPPSA terima notis pemberitahuan tersebut, LPPSA akan muat naik dokumen pampasan tersebut kepada kita punya sistem, dan insurance company akan take up lah that dokumen untuk proses bayaran pampasan. Normally proses bayaran pampasan ini dia punya TAT yang dipersetujui antara LPPSA dan juga panel insurans yang tercover adalah 21 hari daripada penerimaan dokumen tutusan pampasan kepada panel. So if let's say dokumen tersebut cantik, macam tak ada apa-apa query ke apa ke, insyaAllah by TAT 21 hari ini dia mencukupi untuk panel membuat bayaran pampasan. Okey, dan kemudian yang terakhir, bila bayaran pampasan untuk MRTA, MRTT tadi dibayar kepada LPPSA, panel bayar kepada LPPSA, dan LPPSA akan membuat pengemaskinian akaun, yang mana pengurusan Jabatan Kredit Admin 1 akan membuat kemaskini akaun dan pengeluaran surat selesai pinjaman berbaki debit ataupun kredit. Okey, yang ini selalunya amount pampasan yang dibayar kepada LPPSA mencukupi untuk menyelesaikan hutang di LPPSA, dan normally akan ada lebihan. So selalunya kalau berbaki, kalau yang berlebihan tu berbaki kredit lah. Kalau berbaki debit normally berlaku disebabkan mungkin ada sebulan ataupun 2 bulan yang tertangguh bayaran, mungkin berlakunya pertukaran jabatan ataupun pertukaran pusat pembayar menyebabkan delay pembayaran ataupun arrears pembayaran selama sebulan 2 bulan. So bila berlakunya pampasan akan efek kepada amount pampasan tersebut. Tapi normally berbaki debit ni tak banyak kes lah, normally lebih, paling banyak adalah lebih kepada, dan lebihan itu akan diberikan kepada waris ataupun peminjam lah. Okay, next. Okay, now kita masuk kepada perlindungan insurans takaful LTHO. So kita tengok definisi dan skop perlindungan untuk LTHO ataupun long term house owner ataupun perlindungan insurans takaful pemilikan rumah jangka panjang. Merupakan perlindungan kepada rumah kediaman persendirian, rumah kediaman persendirian jika berlakunya kerugian, kerosakan mengikut skop perlindungan yang diambil. Okey, bermulanya 1 Mac 2020, skop perlindungan di dalam polisi LTHO ini kita ada kebakaran, kilat dan letupan yang berpunca daripada gas yang digunakan untuk tujuan domestik. Okey, ini adalah 3 skop perlindungan yang ada di LTHO berkuat kuasa pada 1 Mac 2020. Okey, seterusnya. Okey. Di sini kita tengok kalau ikutkan skop pembiayaan kita ada kebakaran, kilat dan letupan. So di luar daripada rumah ini kita ada banjir, gelinciran tanah ataupun tanah runtuh, ribut, puting beliung, angin taufan, rusuhan, pemecahan atau limpahan tangki peralatan atau paip air rumah, gembur bumi dan letusan gunung berapi. Yang ini adalah pilihan. Okey, ini adalah pilihan kepada kita punya peminjam, sama ada kalau mereka nak buat penambahan skop perlindungan. Dari mana kalau contoh nak buat banjir sekarang ni, memang isu banjir sekarang ni memang tengah hit kan. So kalau nak buat penambahan banjir ataupun nak buat penambahan gelinciran tanah ataupun tanah runtuh, tuan-tuan dan puan-puan boleh terus pergi kepada panel insurans yang dilantik untuk membuat penambahan skop perlindungan tersebut, dan di mana
pihak panel akan membuat pengiraan tambahan untuk penambahan setiap penambahan skop perlindungan yang ingin diambil tadi. Okey, seterusnya. Okey, ini merupakan pengiraan nilai sumbangan ataupun premium LTSO. So di mana pengiraan nilai sumbangan premium bagi insurans ataupun takaful pemilikan rumah jangka panjang adalah berdasarkan jenis kediaman dan anggaran bina semula atau kita panggil sebagai ABS lah. Untuk rumah bertanah yang telah siap, kita berdasarkan laporan daripada JPPH, and then untuk rumah bertanah yang dalam pembinaan untuk ABS ni kita akan ambil 2/3 daripada harga hartanah yang dinyatakan di dalam SMP, and then rumah bertingkat yang telah siap kita pun berdasarkan laporan JPPH, dan rumah bertingkat yang dalam pembinaan berdasarkan harga hartanah dalam SMP. So kita akan untuk rumah bertingkat dalam pembinaan kita akan ambil 100% harga hartanah yang dan dinyatakan di dalam SMP. So ini adalah bagaimana pengiraan nilai sumbangan premium insurans takaful LTSO ini dibuat berdasarkan A, B, C dan D ni lah. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah merupakan pengiraan senario pengiraan sumbangan ataupun premium LTSO. Di sini kita tengok senario pertama dan senario kedua. Senario pertama kalau kita tengok rumah teres, and then jenis pinjaman adalah jenis 3, which is dalam pembinaan, yang mana saya cakap tadi pengiraan adalah 2/3 daripada harga SMP. So amount perlindungan untuk rumah teres ini adalah RM266,000, and then untuk nilai sumbangan adalah RM2,985 termasuk SST. Untuk senario yang kedua ini, rumah teres juga, tapi dia jenis pinjamannya adalah jenis 1 yang telah siap, yang mana jenis 1 ini tadi yang saya cakap dia berdasarkan laporan daripada JPPH. So laporan JPPH walaupun harga hartanah di RM450,000, tapi laporan JPPH RM400,000 sebagai contohnya, and then nilai sumbangan adalah RM4,354 lah termasuk SST. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya adalah jenis kediaman kondominium, apartmen ataupun pangsa, yang mana yang tadi itu adalah landed. Okey, senario pengiraan untuk rumah bertanah. Yang ini adalah rumah high rise. Okey, kategori high rise. Dalam jenis 3 kita akan ambil harga ABS tu berdasarkan harga hartanah, and then untuk jenis 1 yang telah siap berdasarkan laporan JPPH lah. So di sini ada orang kata dia punya nilai sumbangan yang berbeza sebab ABS yang berbeza. Sebab ABS yang untuk rumah dalam pembinaan ini dia ambil 100% daripada harga hartanah, manakala untuk rumah jenis pinjaman jenis 1 yang telah siap ini dia berdasarkan laporan JPPH. Okey, seterusnya. Okey, ini merupakan pengecualian bagi perlindungan long term house owner. Yang mana tadi yang saya cakap tadi bermulanya 1 Mac 2020 kita punya skop pembiayaan hanyalah ada kebakaran, kilat dan juga letupan. Okay, so di sini adalah pengecualian perlindungan LTSO. Yang pertama kita banjir, and then pecahan atau limpahan tangki peralatan atau pipe air rumah, and then kita ada ribut, puting beliung dan angin taufan, and then gempa bumi dan letusan gunung berapi, gelinciran tanah ataupun tanah runtuh, pembakaran harta benda atas perintah pihak berkuasa, and then kerugian atau kerosakan disebabkan oleh perang atau risiko yang seumpamanya.
and then kerosakan disebabkan oleh keganasan, dan kita ada juga kerugian atau kerosakan disebabkan oleh pencemaran radioaktif, radiasi nuklear atau risiko seumpamanya. And then kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu lebih lanjut mengenai pengecualian ini, boleh rujuk kepada CJ Takaful untuk senarai penuh pengecualian yang dinyatakan di dalam polisi LTHO. Kita akan, tetapi pengecualian ini akan akan hilang bila tuan-tuan dan puan-puan membuat penambahan manfaat tadilah, macam contoh banjir. Tuan-tuan dan puan-puan nak buat penambahan manfaat banjir di dalam polisi LTHO. So banjir ini tidak termasuk dalam pengecualian. Kalau let's say kalau tuan-tuan dan puan-puan dah buat penambahan manfaat untuk banjir ataupun ribut taufan ke gempa bumi, so secara automatiknya pengecualian itu akan hilanglah daripada dalam pengecualian. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah proses tuntutan pampasan bagi pemilikan insurans takaful pemilikan rumah jangka panjang LTHO. Yang pertama, notis pemberitahuan, di mana pelanggan hendaklah menghantar notis pemberitahuan pampasan kepada panel insurans ataupun takaful yang dilantik. Okey, di sini saya nak ulang balik yang tadi, proses tuntutan pampasan yang untuk MRTA, MRTT yang kematian ataupun hilang upaya kekal, notis pemberitahuan perlu dah diberitahu kepada LPPSA, dan untuk LTHO tuan-tuan dan puan-puan boleh terus memberitahu pampasan ini kepada panel takaful yang dilantik. Okey, kemudian pelanggan hendaklah menghantar dokumen yang diperlukan kepada panel insurans takaful. Normally kalau berlakunya kebakaran, kalau berlakunya gempa bumi, normally insurans dia nak ada some documents like macam kalau kebakaran, bomba punya laporan, okey, dan sebagainya. Tu nanti insurans takaful ataupun insurans dia akan mintalah apa dokumen-dokumen yang diperlukan. And then seterusnya adalah terimaan bayaran pampasan daripada panel insurans. Ini bayaran pampasan ini akan dibagi terus kepada kita punya peminjam, tidak dibagi kepada LPSA. Berbeza dengan MRT tadi, notis pemberitahuan diberitahu tuan-tuan dan puan-puan kena beritahu LPSA, dan pembayaran pampasan insurans ataupun takaful akan bayar kepada LPPSA dahulu untuk selesaikan pinjaman. And then untuk LTHO pula berbeza sedikit, notis pemberitahuan boleh terus pergi kepada panel insurans, dan bayaran pampasan panel akan terus direct kepada peminjam. Okey, seterusnya. Okey, untuk pembatalan polisi. Okey, untuk pembatalan polisi kalau berlakunya tuan-tuan dan puan-puan nak batalkan loan. Okey, loan perumahan tiba-tiba macam contoh pembiayaan telah diluluskan, and then tiba-tiba kata kita tak nak teruskan untuk membeli rumah tersebut. So bila you batalkan pembiayaan fasiliti kita, so dia ada dua jenis lah pembatalan. So insurans pun akan dibatalkan. So ada dua jenis pembatalan, iaitu pembatalan dari tarikh kuat kuasa, kita bagi sebagai CFI, ataupun nilai serahan tunai CSV. Untuk pembatalan dari tarikh kuat kuasa ini adalah normally pembatalan pinjaman yang di bawah 1 tahun. So sebagai contoh, kelulusan dibuat pada tahun Disember 2019 contohnya, and then awal tahun 2020 nak buat pembatalan pembiayaan. Okey, so di situ kita akan minta panel untuk pulangkan balik 100% premium yang kita bayar kepada panel, dan dia diberikan sebagai 100% lah. Untuk pembatalan yang lebih daripada setahun, which is mungkin kelulusan tahun Disember 2019, and then you nak batalkan pembiayaan pinjaman tahun 2022. Okay, dah lebih daripada setahun, and then insurans pun telah dikeluarkan kepada panel insurans, and then panel insurans dia akan kembalikan refund premium tersebut berdasarkan prorate. Okay, tidak penuh lah sebab kita dah guna selebih daripada setahun. So baki insurans tadi akan dibayar, peminjam akan bayar dia punya baki nantilah untuk kalau berlakunya CSV ini. So ada dua, CFI dan CSV. CFI kalau pembatalan kurang daripada setahun,
and then untuk CSB pembatalan yang lebih daripada setahun. Okey, seterusnya. Okay, next kita akan pergi kepada perlindungan tambahan group personal accident, okay, GPA. GPA ini merupakan perlindungan tambahan yang ditawarkan kepada pelanggan LPPSA, and then dia punya definisi GPA ini, dia merupakan perlindungan kemalangan peribadi sekiranya orang yang dilindungi mengalami kematian atau kecederaan akibat kemalangan yang tidak dijangka. Okey, di sini kita ada dua jenis GPA. Yang pertama, perlindungan GPA ini diberikan secara automatik dan percuma kepada pelanggan baru yang diluluskan pada tahun 2019 sehingga 2023. So mana-mana pelanggan kita yang loan dia diluluskan pada tahun 2019, 2020, 2021 sehingga Disember 2023, mereka ni layak untuk dapat GPA secara automatik dan percuma. So selalunya you akan dapatlah dia punya polisi GPA tersebut. Okey, yang kedua kita juga ada satu lagi program yang di mana sebagai program perlindungan GPA kepada pelanggan sedia ada LPPSA yang kita panggil sebagai program Al-Prihatin, di mana untuk pelanggan-pelanggan yang diluluskan tahun 2018 ke bawah. Okey, yang 2019 kita dah bagi secara automatik dan percuma, and then tahun 2018 ke bawah ini kalau let's say that pelanggan dia nak enroll this product, boleh pergi kepada kita punya website ataupun portal di lppsa.gov.my portal GPA lah /GPA. So di situ tuan-tuan dan puan boleh mengisi borang permohonan untuk enroll this product lah, and then dia punya premium RM100 per year. Okey, premium RM100 per year, dan dia punya sum cover adalah RM100,000. Okey, nanti kita akan terangkan apa skop perlindungan yang ada di dalam GPA inilah. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah skop perlindungan. Kita ada 14 skop perlindungan di bawah perlindungan insurans takaful kemalangan diri berkelompok GPA ini. Pertama, kematian atau hilang upaya kekal akibat kemalangan. Okey. Yang kedua, kita ada indemnity berganda untuk kematian atau hilang upaya kekal akibat kemalangan semasa melancong di luar negara. Ini bermaksud yang saya cakap tadi, kita punya coverage adalah RM100,000. Okey, jika berlakunya kematian ataupun hilang upaya kekal akibat kemalangan ketika melancong di luar negara, bayaran pampasan akan digandakan. Okey, akan digandakan menjadi RM200,000. Sama juga di skop perlindungan yang nombor 3 ni, indemnity berganda untuk kematian atau hilang upaya kekal akibat kemalangan ketika menaiki kenderaan awam. Okey, macam contoh kita nak pergi kerja, kita naik Grab ke, kita naik bas ataupun taksi, and then berlakunya kemalangan, and then berlakunya kematian ataupun hilang upaya kekal, ini pun akan digandakan dia punya pampasan daripada RM100,000 kepada RM200,000. Okey. Yang keempat adalah perbelanjaan pengebumian akibat kemalangan, and then yang kelima penghantaran pulang jenazah akibat kemalangan, and then hilang upaya separa atau sebahagian kekal akibat kemalangan. Yang ini advantage-nya of GPA yang kita ada, bukan sekadar untuk kita cover hilang upaya kekal sahaja, kita pun ada hilang upaya separa dan sebahagian kekal akibat kemalangan juga. Yang ketujuh, kita ada badal haji. Badal haji, sebab bila berlakunya kematian, kita akan bagi ada badal haji lah. Untuk peminjam yang bukan Islam, dia akan menerima jumlah perlindungan yang sama dengan nilai yang samalah. Okey. And then yang ke-8, perbelanjaan perubatan akibat kemalangan. And then yang ke-9, perbelanjaan perubatan akibat kemalangan, juga allowance harian wad lah. Yang maksudnya dia ada di allow kita punya allowance harian lah, setiap hari mungkin ada dia punya fee dia lah. And then fee ambulance, and then allowance kecederaan akibat diragut pun di cover ada GPA ini. And then allowance penyembuhan denggi,
and then perlindungan akibat rompakan ATM. Yang ini sebagai contoh, kita pergi mesin-mesin ATM kan, kita kena keluarkan duit, and then sewaktu kita keluarkan duit, selepas tu ada berlakunya rompakan. Okey, ada berlaku semasa kita keluar duit, orang rompak kita punya duit sewaktu kita keluarkan duit di ATM, semua akan di cover di dalam kita punya GPA. And then yang terakhir, skop perlindungan yang terakhir, kita ada perbelanjaan pemulihan. Yang ni di mana kalau kita nak beli kursi roda, okey, ataupun anggota palsu, macam contoh tak kaki palsu ataupun tangan palsu ataupun tongkat dan sebagainya. Okey, ini adalah skop perlindungan, okey, di dalam GPA yang kita tawarkan. So macam saya cakap tadi, premium untuk GPA adalah RM100 setahun, iaitu tidak termasuk SST lah. Kalau termasuk SST RM106 setahun, dan dia punya perlindungan works to RM100,000 untuk kematian dan hilang upaya kekal. Okey, dan kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu lebih lanjut dia punya jumlah sum cover itu, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok, kita boleh masuk kita punya portal GPA, and then boleh klik kepada product disclosure sheet lah. Okey, salinan produk, so kita akan tengok kat situ ada lebih details lagi. Okey, next. Okey, setiap insurans yang ada mesti ada pengecualiannya kan. So ini adalah pengecualian GPA yang kita ada. Satu, kalau tuan-tuan dan puan-puan merupakan kemalangan disebabkan oleh berlumba atau percubaan laju dan ujian kenderaan, ini tidak akan di cover. Okey, yang kedua, kecacatan atau kelemahan fizikal atau mental yang sedia ada pun tidak akan di cover. And then tidak siuman, bunuh diri, sama ada siuman ataupun tidak siuman pun tidak akan di cover oleh GPA. And then kesan atau pengaruh dadah atau alkohol, and then peperangan, pencerobohan, tindakan musuh asing, dan juga pembedahan atau rawatan kosmetik, ini pembedahan plastik lah untuk kecantikan, tidak akan di cover. Kecuali di sini ada kecualinya, kecuali pembedahan rekonstruktif wajah yang diperlukan secara perubatan yang dilakukan untuk memulihkan fungsi atau penampilan selepas kemalangan, itu dia akan cover. Tapi kalau pembedahan rawatan kosmetik ini semata-mata untuk kecantikan ataupun saja nak buat benda plastik dan berlakunya kematian, tidak akan di cover. Okey, kalau tuan-tuan nak tahu lagi, boleh rujuk kepada sijil induk untuk senarai lengkap lah pengecualian ini, the main of the pengecualian lah. So nanti senarai lengkap boleh tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dalam kita punya sijil induk nantilah. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah proses pampasan untuk GPA. Pertama, notis pemberitahuan, iaitu pelanggan atau pewaris hendaklah menghantar notis pemberitahuan pampasan kepada panel insurans takaful yang dilantik. Hantar terus, tidak perlu menghantar borang notis pemberitahuan ini kepada FPPSA, terus hantar kepada takaful yang dilantik. And then dokumentasi, pelanggan telah menghantar dokumen yang diperlukan kepada panel insurans, sama macam LTHO tadi lah. So panel insurans akan minta dokumen-dokumen, orang kata supporting dokumen untuk proses-proses pampasan. And then pembayaran pampasan tersebut akan dibayar terus kepada kita punya pelanggan ataupun waris. So dia tidak akan bayar kepada FPPSA, sama juga macam LTHO punya proses, dibayar terus kepada pelanggan kita ataupun waris lah. Seterusnya. Okey, so itu saja perkongsian yang saya ingin kongsikan mengenai perlindungan insurans takaful di FPPSA, yang mana kita ada 3 produk tadi. Yang pertama MRTA, MRTT ataupun kita panggil sebagai Mortgage Reducing Term Assurance atau Mortgage Reducing Term
takaful, MRTA, MRTT. And then kedua, kita ada long term house owner, iaitu pemilikan rumah jangka panjang. Dan yang ketiga, kita ada perlindungan insurans takaful, kemalangan diri berkelompok ataupun GPA. So saya serahkan kepada kita punya MC untuk sesi Q&A. Ya. Terima kasih Yang Berusaha Encik Muhammad Alif. Okey, untuk makluman Yang Berusaha Encik Alif, sepanjang perkongsian sebentar tadi, terdapat beberapa soalan daripada sidang penonton yang diajukan menerusi ruangan komen dan live chat. So, soalan yang pertama, apakah pandangan Tuan tentang pembiayaan semula dari LPPSA kepada bank komersial yang menawarkan kadar faedah pinjaman yang lebih rendah pasca pandemik COVID-19? Satu, adakah ia merupakan satu tindakan yang tepat? Okey, soalan ni bagus, tapi based on saya punya opinion, pandangan saya, memang di LPPSA dia telah menetapkan atau mengenakan kadar faedah yang tetap sebanyak 4%. And kalau kita tengok sekarang ni di bank-bank komersial, bank-bank di luar, dia punya faedah sekarang ni di bawah 4%. So kalau saya punya pandangan, kalau nak refinance tidak ada masalah untuk refinance kepada bank-bank di luar sana. Akan tetapi ada impactnya. Okey, kalau let's say di bank kemungkinan akan berlakunya peningkatan kadar faedah mungkin selepas 5 tahun atau 10 tahun akan ada peningkatan kadar faedah tersebut. Tapi di LPPSA dia akan tetap 4%. Tapi kalau ada peningkatan faedah dan kita punya pelanggan tadi macam nak mohon balik refinance kepada LPPSA, contoh kita dah refinance kepada bank A, and then tiba-tiba selepas 5 ataupun 10 tahun kadar faedah meningkat, and then you nak refinance balik kepada LPPSA, dah tak boleh. Yang ini di bawah klausa dalam garis panduan kita telah mengatakan kemudahan jenis 5 refinance ini tidak boleh digunakan bagi mengambil alih baki hutang pembiayaan bank atau institusi keuangan ke atas hartanah yang sebelumnya pernah dibayari melalui pembiayaan di LPPSA. So if let's say tuan-tuan dan puan nak refinance kepada bank, tak ada masalah. Mungkin sebab bank pada waktu ini dia punya rate rendah daripada LPPSA, tapi in future if let's say kadar bank meningkat, tuan-tuan dan puan-puan tidak boleh refinance balik harta yang sama kepada LPPSA. Itu adalah pandangan peribadi saya. Okey, terima kasih Cik Alif. Okey, untuk soalan yang kedua daripada Cik Muhammad Syahir bin Yusof daripada Pulau Pinang. Adakah MRTT ini memberikan perlindungan sehingga tamat tempoh pembayaran? Okey, Cik Muhammad Syahir. Okey, terima kasih soalan ni. Okey, untuk perlindungan MRTT ataupun MRTA dan juga long term house owner yang dua produk LTHO dan juga MRTT, dia punya tempoh perlindungan adalah berdasarkan tempoh tenor yang kita ada. Sebagai contoh kita punya pinjaman selama 35 tahun. So MRTA, MRTT dan LTHO pun akan dilindungi selama 35 tahun sehingga end of tenor kita. Okey, kalau mungkin di bank dia ada option sama ada nak 10 tahun, 15 tahun ataupun dan sebagainya, tapi di LPPSA dia punya perlindungan adalah berdasarkan tenor. Okey. Okey, untuk soalan ketiga
daripada Cik Muhammad Syahir juga. Adakah perlindungan MRTT ini sama dengan perlindungan panel insurans yang dilantik oleh LPPSA bagi kes seperti bencana alam, kebakaran dan kecurian? Okey, dia berbeza MRTA and then juga bagi kes bencana alam, kebakaran dan kecurian. Untuk MRTA yang kita cakap tadi, dia akan cover untuk kematian dan juga keilatan kekal. Untuk kes-kes seperti bencana alam, kebakaran dan kecurian ini, dia di bawah polisi perlindungan pemilikan rumah jangka panjang LTHO. Okey, itu bezanya MRTA dan MRTT. So kalau soalan yang ni untuk kes bencana alam kita rujuk kepada pemilikan rumah jangka panjang punya polisi lah, tapi berkuat kuasa pada 1 Mac 2020 yang saya beritahu tadi untuk pemilikan rumah jangka panjang, skop pembiayaannya adalah hanya akan di-cover jika berlaku kebakaran, kilat dan juga letupan. If let's say kalau tuan-tuan dan puan-puan nak buat penambahan perlindungan seperti banjir ataupun kecurian ataupun landslide, so di situ kita boleh buat penambahan dan pembayaran premium akan dibayar terus kepada panel insurance. Okey, untuk soalan yang keempat Cik Alif, daripada Cik Tan Chin Huat. Adakah insurans pinjaman perumahan perlu diperbaharui pada setiap tahun? Okey, untuk macam saya cakap tadi lah soalan yang sebelumnya, untuk insurans pinjaman perumahan ini tidak perlu diperbarui pada setiap tahun. Okey, sebab MRTA, MRTT dan juga long term house owner ini telah di-cover, okey, telah dilindungi sepanjang tempoh pembiayaan kita. So premium yang kita bayar sewaktu kelulusan pun adalah berdasarkan premium sepanjang tempoh pembiayaan. Sebagai contoh 35 tahun, so premium tu adalah untuk 35 tahun. So tidak perlu memperbarui insurans pinjaman perumahan setiap tahun. Okey, untuk soalan yang kelima daripada Puan Nuraini Muhammad dari Terengganu. Apakah kesan pada masa akan datang sekiranya ada berlaku kematian kepada pemilik sekiranya menggunakan MRTT? Okey. So soalan ni maksudnya kalau berlakunya kematian, tak kisahlah polisi adalah MRTT ataupun MRTA, sebab kedua-duanya adalah sama, sebab MRTT merujuk kepada takaful, MRTA merujuk kepada konvensional. So mortgage reducing term takaful, mortgage reducing term assurance. So jika berlakunya kematian kepada insured ataupun pemilik pinjaman ni, dia boleh kita waris boleh menghantar surat pemberitahuan kematian ataupun keilatan kekal kepada LPPSA untuk kita memberitahu panel insurans yang dilantik untuk membuat bayaran pampasan. So bayaran pampasan tersebut akan dibayar kepada LPPSA terlebih dahulu untuk kita menyelesaikan segala hutang yang tinggal dan lebihan akan diberikan kepada waris yang telah dinyatakan di dalam borang tersebut. Okey, soalan yang seterusnya Cik Alif yang ke-6. Insurans LPPSA adalah mengikut sale value, mungkin mengikut nilai market value. Adakah ia akan mempengaruhi nilai coverage insurans sekiranya berlaku perkara di luar jangkaan? Okey, untuk insurans LPPSA bagi pemilikan rumah jangka panjang, memang kita berdasarkan harga hartanah sewaktu kita memohon, and then harga hartanah ini boleh meningkat dari tahun ke tahun. So apa yang kalau kita tak increasekan sum cover, akan berlakunya, kalau berlakunya pampasan seperti kebakaran, banjir dan sebagainya, akan impact lah kepada coverage yang kita cover itu. So di sini saya ingin menyarankan ataupun beritahu kepada tuan-tuan dan puan-puan, untuk LTHO ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh membuat penambahan value ataupun sum cover kepada panel insurans yang dilantik. Sebagai contoh, pada waktu permohonan kita
punya harga hartanah tu ada 200,000 sebagai contohnya, and then selepas 10 tahun ataupun 12 tahun dan sebagainya, harga rumah tersebut dah meningkat kepada 400,000. Tetapi coverage yang asal adalah 200,000 ya, ataupun 2/3 daripada 200,000. So tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi terus kepada kita punya panel yang telah dilantik untuk membuat penambahan sum cover untuk memastikan jika berlakunya bencana alam, bayaran pampasan mencukupi untuk melindungi hartanah kita. Okey, untuk sambungan daripada soalan 6 yang tadi tu, bolehkah insurans dibuat mengikut nilai pasaran semasa? Okey, yang ini kalau ikutkan di dalam kita punya garis panduan kita bersama panel insurans, yang di mana untuk insurans LTHO kita akan cover untuk rumah landed 2/3 daripada harga hartanah, dan untuk rumah high rise kita akan ambil 100% daripada harga hartanah yang dinyatakan dalam SMP ataupun laporan JPPH. Okey, tapi kalau let's say kalau nak, macam saya cakap tadi, let's say nak mengikut nilai pasaran semasa boleh, tapi tuan-tuan dan puan-puan kena terus berhubung dengan panel insurans yang dilantik untuk naikkan lagi orang kata nilai sum cover tu kepada nilai pasaran yang semasa. Tapi di LPPSA untuk sum cover kita akan follow, kita akan ikut berdasarkan sewaktu permohonan. Ya. Okey, untuk soalan yang seterusnya daripada Puan Safizah Muhammad Hud dari Johor. Contohnya, Ahmad telah membuat pinjaman dengan LPPSA. Beberapa tahun kemudian, Ahmad disahkan hilang upaya penglihatan oleh doktor. Adakah insurans akan cover pinjaman tersebut? Beberapa tahun kemudian, Ahmad disahkan hilang upaya penglihatan. Okey, yang ini maksudnya contohnya Encik Ahmad ni dia buat pinjaman dengan LPPSA, and then beberapa tahun kemudian, so maksudnya selepas dia buat pinjaman barulah berlaku hilang upaya penglihatan. Okey, maksudnya hilang upaya penglihatan ini mestilah dia totally memang hilang upaya kekal lah, dia tak nampak sampai bila-bila, and then doktor pun dah mengesahkan ataupun medical board pun telah mengesahkan dia ni memang sah ataupun confirm hilang upaya kekal, insurans akan cover as long as dalam medical board yang diberikan oleh doktor ada disahkan dia merupakan hilang upaya kekal. Kalau let's say dalam medical board tu memberitahu bahawasanya penyakit dia ni boleh baik ataupun boleh baik ataupun kelihatan dia ni boleh baik dalam beberapa tahun, mungkin ada buat pembedahan dan sebagainya, itu tidak akan di-cover lah kalau let's say memang confirm, dan akan di-cover oleh MRT tadi. Okey, untuk soalan yang berikutnya Cik Alif, daripada Puan Juliana Zainal Abidin. Macam mana nak batalkan insurans kebakaran jika JMB telah ambil alih? Adakah pembatalan tersebut valid hanya untuk 1 tahun sahaja? Okey, untuk kes-kes yang JMB ataupun high rise, kita panggil strata punya, and then JMB telah mengambil insurans sendiri untuk cover building di kawasan tersebut. So tuan-tuan dan puan-puan boleh ataupun Puan Juliana boleh terus hantar surat pembatalan kepada LPPSA berserta dengan salinan CJ insurans kebakaran yang dikeluarkan oleh JMB kepada LPPSA. So LPPSA akan menghantar notifikasi kepada panel untuk membuat pembatalan LTHO tadi. So bila dah batal LTHO, so amount LTHO yang dibayar tadi kepada panel akan diberikan balik kepada LPPSA, yang akan dimasukkan kepada akaun peminjam. So kita tak bagi kepada akaun peminjam sendiri, tapi kita masuk akaun peminjam di LPPSA, yang di mana seolah-olah akan ada pembayaran lebihan lah nanti untuk premium tu. So once batal dia akan valid sampai bila-bila. So dia maksudnya dah tak ada lagi coverage LTHO di LPPSA, tapi kalau berlakunya pampasan boleh terus kepada insurans yang JMB punya insurans tadi lah. So LPPSA dah tak ada apa-apa perlindungan untuk LTHO. Alright, untuk soalan yang ke-9
dari SJKT Mahajoti Integrasi. Dan Puan Syakinah dari JKT Mahajoti Sungai Petani. Sorry, ya Allah panjang. Tempoh pembayaran balik pampasan mengambil masa berapa lama? Okey, tempoh bayaran balik pampasan yang macam saya bagi tahu previous tadi. Kalau ikutkan TAT kita panggil turnaround time between LPPSA dan juga panel adalah selama 21 hari. Okey, tertakluk kepada dokumen yang diberikan itu adalah lengkap. Okey, if let's say dokumen tersebut ada query, okey, sebagai contohnya, selalunya banyak query ni mungkin disebabkan oleh TPD kalau berlakunya TPD atau permanent disablement. Normally mereka buat tu yang selalunya akan ada query daripada panel. So if let's say kalau ada query, dia akan lebih dari panjang sedikit lah dia punya jangka masa dia. Tapi kalau let's say dokumen tersebut cantik dan orang kata complete lah orang kata, so TAT antara panel insurans dan juga LPPSA adalah 21 hari bekerja. Okey. Ada lagi soalan? Okey, macam banyak je. Okey. Banyak lagi. Kita queue lagi soalan. Okey. Fazli Azhar bin Yunus dari PPD Polisen. Saya telah menyelesaikan pinjaman LPPSA pada bulan lepas. Maksudnya dia selesaikan lebih awal lah. Adakah saya perlu berurusan dengan LPPSA atau pihak insurans takaful? Okey, untuk kes yang early settlement ataupun selesai awal ini, peminjam akan dapat satu surat pemberitahuan potongan gaji ataupun selesai kan. So di situ nanti di bawah tu kita ada satu remarks yang mengatakan kalau let's say untuk Tuan-tuan dan puan-puan boleh membatalkan insurans MRT, MRTT dan juga LTHO. So yang mana tuan-tuan dan puan-puan boleh terus berhubung dengan panel insur yang dilantik untuk membatalkan polisi. Tidak perlu lagi dengan LPPSA untuk insurans lah. Untuk insurans tak perlu lagi, boleh terus kepada pihak takaful ataupun insurans. Okey, soalan yang ke-11 daripada Puan Nurlidawati Muhammad Nur. Adakah ada masalah jika rumah apartmen mempunyai dua insurans berbeza, LPPSA, insurans LPPSA berkelompok bersama dengan JMB? Okey, soalan ni memang popular juga di antara kita punya tiket aduan. Actually untuk polisi LTHO ataupun fire insurance ni adalah daripada general insurance product So yang di mana kalau berlakunya pampasan hanya satu sahaja boleh digunakan. So saya menyarankan kalau let's say kalau ada polisi daripada JMB, bolehlah batalkan polisi LTHO yang berada di LPPSA, yang di mana nanti bila berlaku papasan hanya satu polisi saja boleh digunakan. So that's why kita dalam garis panduan kita membenarkan untuk membatalkan polisi LTHO dengan LPPSA. Sebab kalau strata ni dia memang JMB memang diwajibkan untuk mengambil polisi kebakaran untuk melindungi hartanah tersebut. Ya. Okey, Cik Alif. Ini last but not least, memang yang terakhir lah. Okey. Soalan yang kita daripada Amy CFC. Adakah pengguna atau pelanggan LPPSA boleh membuat pilihan sama ada menggunakan MLTT atau MRTT? Okey, soalan ni pun bagus juga. Actually banyak juga soalan-soalan yang juga ditanya. Okey, untuk pengetahuan semua. Okey, untuk pengetahuan semua di LPPSA kita hanya ada produk MRTA dan juga MRTT sahaja. Is Mortgage Reducing Term Takaful and then Mortgage Reducing Term Assurance. Untuk MLTT kita tak ada produk ini. So buat masa ini semua pelanggan LPPSA yang ingin memohon pembiayaan perumahan di LPPSA hanya boleh membuat ataupun hanya boleh dilindungi oleh MRTA dan MRTA dan MRTT saja. MLTT tidak ada lagi buat sekarang ini. So kita dah habis pun soalan yang tadi. So terima kasih kepada Cik Adif untuk jawapan untuk soalan tadi lah. So pihak BPSM mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berusaha, Encik Muhammad Alif bin Zainal, di atas ceramah dan perkongsian beliau sebentar tadi. Semoga segala ilmu dan perkongsian yang telah disampaikan
dapat memberi manfaat kepada kita semua, khususnya dalam pendedahan serta manfaat produk yang ditawarkan oleh LPPSA, terutamanya di kalangan warga KPM. Sebelum menamatkan sesi pada kali ini, sekali lagi saya bagi pihak penganjur memohon maaf seandainya terdapat kesilapan sepanjang program ini berlangsung, dan semoga kita berjumpa lagi pada siri yang akan datang insya-Allah. Sebelum meninggalkan sesi ini, dimohon kerjasama tuan-tuan dan puan-puan untuk mengimbas kod QR yang dipaparkan dan mengisi maklumat yang diperlukan bagi memastikan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan direkodkan di dalam sistem SPL KPM. Pihak urusdia unit LDP BPSM akan membantu jika terdapat sebarang pertanyaan berkenaan pengimbasan atau pengisian maklumat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.